Assalamualaikum dan juga selamat malam diucapkan kepada anda semua. Dengan lafaz bismillah, saya mulakan segmen pada hari ini dan sebelum tu saya ingin mendoakan kepada semua rakan-rakan saya muslimin muslimat, penonton-penonton baik di Facebook maupun di YouTube secara live malam ini. Saya mendoakan mereka supaya berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda. Tak kiralah yang tua, yang muda, yang kecil maupun yang dewasa, baik lelaki ataupun perempuan. Yang penting kita jaga kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di bulan yang mulia, hari yang ke-10 kita berpuasa, 12 hari bulan April 2022. Saya mengharapkan kita dapat terus menjalani ibadah puasa kita dengan sebaik mungkin, dengan penuh ketenangan. Ya, perubahan daripada tahun lepas ke tahun ni, minta lebih baik lah. Itu untuk diri saya. Untuk diri saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini bicara teknikal bersama dengan siapa lagi kalau bukan Cik Gulan akan dapat kita ikuti bersama. Untuk siri, ni dah siri baru dah ni. Nanti kita akan beritahulah siri-siri segmen-segmen yang keberapa-keberapa. Baik, sekiranya ada masalah tentang audio dan juga visual, saya minta anda semua typekan di ruangan komen supaya cepat ya untuk kami dapat membetulkan. Baik, Wong Jawa suara okey. Terima kasih Wong Jawa. Wong Jawa ya, awal lagi dekat YouTube. Baik, di Facebook saya belum terima satu apa pun komen, tak apa. Mungkin sedang bawa balik tarawih apa semua. Jadi ambil masa sedikit lah. Tapi walau apa pun, sama-sama kita dengarkan perkongsian ilmu yang bakal dibawakan oleh Cik Gulan kita untuk manfaat kita di hari ini dan juga di masa-masa hadapan. Bila dah dapat ilmu, kita kongsikan. Baru dia padat untuk kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya nak menyapa kepada Cik Gulan dahulu sebelum saya berikan mukadimah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Semua okey? Cun baik. Yang ke-10, biasanya bulan puasa. Apa aktiviti? Biasalah tuan-tuan semua tu. Bila aktiviti tu agak dia hari-hari biasa kita tak ada solat tarawih. Kita tak ada solat witir. Dan kita tidak ada makan bersama-sama keluarga, memang on the dot kena makan. Makan on the dot. Sebab dalam masa sebulan tu, itulah waktu yang kita nak berborak. Betul. Saya tuan-tuan, masa tu saya dapat borak dengan anak saya, dia bawa Grab. Dia makanan kan. Dia kata nama dia Hadif. Masa tu tanya dia, Hadif, tadi keluar pukul apa? Pukul 4 bah. Engkau pergi mana? Pergi dekat Puchong. Okey, berapa jauh? Masa tu yang saya boleh borak. Ya Allah. Sebelum ni memang masing-masing makan ikut time masing-masing. Kan? Betul. Tak, ada rahmat dia sebenarnya di bulan puasa. Baru kita teringat nak balik kampung, nak buka puasa bersama dengan orang tua. Yes, correct. Masa itulah ya. Dan juadah pula yang pelik-pelik. Ia timbul pada bulan puasa saja. Ada kuih-kuih dia, makanan-makanan dia. Dia tak keluarkan di masa-masa biasa. Tapi kita bukan nak bincangkan pasal makanan. Apa yang kita nak bincangkannya lebih besar lagi sebenarnya. Dan untuk pengetahuan semua, segmen ini dikuasakan oleh MFM Securities. Anda masih ingat pada sebelah siang tadi, ya? Dan jika anda menyertai trading contest duit raya duit raya bersama dengan FFM sekarang untuk peluang memenangi 1,200 USD dollar. Ini cash cash lah. Klik link di pin komen untuk lebih lanjut. Okey, ini peluang anda, dah ada pun di sana. Anda boleh klik saja link yang ada tu. So sertailah kontes trading kontes duit raya bersama dengan MFM sekarang. Dia tarikh tamat tempoh sampai raya ujung minggu ni je. Tengok. Okey, ujung minggu ni masih lagi berpeluang. Boleh kan? Masih lagi berpeluang. So jangan lepaskan peluang anda. Manalah tahu dapat duit raya 1,200 USD. Baik. Itu dia sedikit segmen yang dikuasakan oleh MFM Securities. Baik, saya serahkan
untuk segmen kita malam ini. Silakan Cikgu Lan. Terima kasih Pak Su. Terima kasih Boboy. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, macam Pak Su kata-kata tadi, kita dah 10 hari berpuasa dan kejap tuan-tuan 1/3 dah selesai. Berbaki 2/3, 20 hari lagi. 20 hari. Lilap-lilap tuan-tuan, dengan kesibukan kita tak perasan betul. Langsung Kita tak perasan. Itu tandanya apa Cikgu? Kita semakin bertambah nombor. Saya tuan-tuan dah 52, masya-Allah. Sekejap. Saya mengejar Cik Lan. Dia tak pernah rapat dah, tapi dia benar-benar meningkat. Okay. Itulah tuan-tuan Alhamdulillah, kita dipertemukan sekali lagi. Tuan-tuan, bila dah berada 4 series 5 series ni, kita dapat, saya ni tuan-tuan personally dapat merasakan bahawa antara nikmat yang sangat-sangat yang saya tidak dapat nafikan adalah nikmat kesihatan. Allahu Akbar. Dan itu yang penting. Terasa sangat tuan-tuan, terasa sangat. Alhamdulillah. Terasa sangat bila terutama masa dulu, bila kena di kuarantin kan, masya-Allah, macam apa aku nak buat ni? Dia tu tuan-tuan tapi itulah, dulu masa bujang tak terasa, dia macam enjoy lah kan. Ya, betul. Itulah kehidupan tuan-tuan ni, yang mana semua orang yang kalau umur panjang dia akan merasa proses-proses tu kan. Ya. Jadi yang umur panjang dia akan rasa tu. jadi moga kita dapat buat sesuatu yang bermanfaat lah. Macam kita biasa dengar kan, hidup kita ni tuan-tuan, yang terbaik adalah kalau kita dapat memberi sesuatu yang boleh memanfaatkan orang lain. Itu yang terbaik lah. Okey tuan-tuan, manfaatkan orang lain. Yes. Baik. Terima kasih ingatan tu. Walaupun tak banyak, sedikit pun tak apa. Yes. Baik. Dan seperti biasa lah lepas tu kan. Inflasi negara Uncle Sam diparas bahaya. Wow. Di negara matahari terbit, relax macam tak ada apa-apa. Kan? Apakah kita trade masih mudah terpedaya? Okey. Kukuhkan ilmu, usah alpa. Kukuhkan ilmu, usah alpa. Tuan-tuan, ilmu penting, sangat penting. Sampai sekarang pun saya masih tercari-cari. Dulu kita sangkakan bila kita dapat satu ilmu tu, kita kata okey, aku dah tahu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, lagi banyak kita tahu, sebenarnya lagi lebih banyak kita tak tahu. Lebih banyak kita tahu sebenarnya, lebih lagi banyak yang kita tak tahu. Sebab kita cari tak banyak, rupanya ada banyak lagi yang kita tak tahu. Sangat banyak tuan-tuan. Jadi bila tak nampak tu, bila dah nampak kita jauhnya pergi. Ilmu ni macam buih-buih di lautan lah. Terlalu banyak tuan-tuan. Jadi masing-masing bila dapat satu ilmu, mahirkan ilmu tersebut. Betul. Dan cuba memberikan manfaat pada orang lain. Itu yang terbaik lah, InsyaAllah. Jadi fokusly untuk apa yang kita nak kongsikan pada malam ni tuan-tuan. Alhamdulillah, saya biasa tuan-tuan kalau saya nampak cara saya trade atau cara saya memberikan analisa, saya lebih kepada penggunaan time frame yang lebih besar. Time frame di monthly, time frame di weekly dan time frame di daily. Jarang saya gunakan H4, jarang. Ada tapi jarang. Sebab tuan-tuan, lagi besar time frame yang kita gunakan adalah lagi sukar untuk kita kalah. Dan lagi lambatlah kita nak bertemu time frame. Tapi bila kita bermula entry tuan-tuan, lagi besar time frame kita gunakan, maka lagi lamalah kita boleh hold position. Lagi lama Yep. Bila tuan-tuan kitaran satu trend. Contohnya apa? Macam kita tahu bila menggunakan BB tuan-tuan, BB adalah satu garisan yang mana dia dicipta oleh John Bollinger Band. Right. Okay, John Bollinger. Yang mana dia menggunakan purata perjalanan 20 candle. Jadi maksud dia menggunakan purata 20 candle. Logiknya adalah suatu perjalanan trend tu dia dikira berdasarkan kepada pergerakan 20. Bermaksud kita boleh nyatakan bahawa sekurang-kurangnya trend tersebut akan bertahan dalam tempoh 20 candle minimum. Itu kiraan dia. Itu siapa yang faham yang tersirat dari yang tersurat. Maksud tersurat tuan-tuan adalah dia kata okey BB 20 dah. Jadi yang antara yang tersirat, alhamdulillah, yang saya boleh nampak dan saya kongsikan tuan adalah sesuatu trend tu pasu
mampu bertahan sekurang-kurangnya 20 candle. 20 candle. Yes. Jadi, kenapa saya katakan tadi bila kita menggunakan time frame besar, entry kita tu dia bertahan lama. Saya ambil contoh bermula daripada time frame, contohnya time frame M1. Tuan-tuan M1 adalah satu candle mewakili 1 minit. 1 minit. Jadi kalau 20 candle H1, satu candle H1, dia tuan-tuan berapa? Sebelum saya mulakan saya nak bagi tuan-tuan nampak kenapa. Jadi kalau satu candle M1 1 minit. Kalau 20 candle L1 20 minit. Bermaksud apabila tuan-tuan menggunakan perjalanan di M1, tuan-tuan boleh nampak bahawa perjalanan ni mampu bertahan sekurang-kurangnya 20 minit. Jadi maksudnya bila sampai 20 candle, you have to do something. Mesti ada sesuatu bakal berlaku. Nak TP ke, nak apa ke, mesti dah alert. Okay. Tetapi maksud kalau kita naikkan time frame, kekalkan bilangan candle. Tadi 20 candle M1 20 minit. Okay. Bagaimana pula kita menggunakan candle M5 atau 5 minit? Jadi kalau satu candle 5 minit, kalau 20 candle dah 100 minit. 100 minit, okey. Jadi tuan-tuan, kalau dah 100 minit, hampir 2 jam. Nampak tak? Bila kita menggunakan perjalanan M1, kita tahu, okay, 20 minit, we have to do something. Tapi bila menggunakan M5, okay, dalam tempoh masa 2 jam, you got to do something. Nampak tak dia punya jarak? Itu maksud saya. Apatah lagi tuan-tuan, kalau kita menggunakan H1, 20 candle H1, 20 jam. Okey. Bermaksud, bila tuan-tuan menggunakan entry di H1, tuan-tuan mampu untuk bertahan dalam tempoh masa 20 candle tu 20 jam. Jadi, tadi cuma 20 minit. Kemudian cuma 2 jam. Sekarang 20 jam. Nampak tak maksud? Tempoh dia makin panjang. Tapi bilangan candle sama. Tetap 20. Yes, tetapi bila tempoh dia makin panjang, bermaksud jumlah pip juga akan bertambah. Kekerapan untuk berlaku pun semakin lama semakin kurang. Yalah, kalau tempoh M1 20 minit, bermaksud setiap jam dia mampu berlaku satu perjalanan. Okey. Tetapi kalau menggunakan H1, satu hari sekali perjalanan. 20 candle? Itu sebab tuan-tuan nampak tak? Itu dia panggil sub-trend atau minor trend, micro trend, whatever lah. Jadi, bila kita besar-besarkan lagi, kita akan nampak bahawa perjalanan time frame besar, tuan-tuan, sebenarnya mampu untuk memberikan kita suatu jumlah pip yang meriah lah. Macam katakan saya pegang kepada H4. Tadi 20 candle H1, 20 jam, tuan-tuan. Apabila 20 candle H4, 80 jam. Bermaksud 3 hari. Nampak tak? Bila menggunakan atau tuan-tuan di luar sana menggunakan perjalanan H1. Okey, dalam masa 24 jam ataupun 20 jam, satu hari, whatever you open the position, you have to close it. But kalau you go with a H4, at least 3 days, 3 hari tu, relax je lah. Nampak tak maksud? Dah tentunya bilangan pip untuk satu hari dibandingkan dengan 3 hari, 3 hari lagi banyak. Betul lah. Bagaimana pula kalau 20 candle di daily? Wow. 20 hari. Tuan-tuan, trading 20 hari kalau di currency, satu minggu cuma 5 hari. Kalau 20 hari, itu perjalanan sebulan. Sebab tu, bagi sesiapa yang faham tentang multiple time frame, sebenarnya tuan-tuan, ni cara saya nak bagi tuan-tuan alert tentang multi time frame. Memahami perjalanan H1 daripada time frame M1 sampai ke monthly. Tadi di daily, 20 candle daily adalah 20 hari. Iaitu perjalanan sebulan punya trading. Manakala kalau kita menggunakan 20 candle di weekly, 20 minggu. 20 minggu dia bagi dengan 4 lepas tu, 5 bulan. Lama sangat tu. Lama tu. Bagi kita lama. Bagi saya sangat lama tu sebab saya trader retail. Sekurang-kurangnya saya nak mengambil entry ataupun mengulang profit by setiap minggu saya nak pakai duit. Tapi kalau macam trader ataupun institusi yang mempunyai dana yang beratus juta, berbilion, dia tak pakai H1 kan tu. Dia pakai weekly, pakai monthly. Nampak tak? Jadi kita kena sesuaikan dengan kehendak kita, keperluan kita. Modal definitely kalau katakan contohnya menggunakan monthly, dah tentu mesti berjuta-juta lah. Berjuta-juta lemon. Besar. Macam saya sendiri yang tak banyak nombor ni tuan-tuan, biasanya saya akan mencari entry-entry yang mampu saya bertahan dalam tempoh 1 minggu. Dalam itu. Sebab tuan-tuan, saya sendiri cukup ni market tutup pukul 5 pagi hari Sabtu,
Sebelum tu saya tutup position. Apa yang ada? Withdraw. Buat belanja. Minggu depan punya cerita. Sebab tuan-tuan, setiap minggu akan muncul setup. Setup bermaksud setup untuk kita nak mendapatkan entry. Jadi kita perlu memahami lah, kalau kita mengejar setup daily dan weekly, dia tidak berlaku sekerat macam setup H4 dan H1. Jadi kefahaman tu tuan-tuan penting. Bila tuan-tuan tak faham, tuan-tuan okey saya nak saya nak entry weekly lah. Abang kata pip dia meriah. Saya nak entry daily, kata meriah. Tapi saya nak entry hari-hari. Tuan-tuan, setup di weekly dan daily, dia tidak boleh muncul hari-hari. Especially kalau market tengah trending macam sekarang, tengah rally. Kalau market tengah sideways, most likely dia boleh buat hari-hari. Tapi tuan-tuan, dia ada pattern dia sendirilah. Itu sebab bila saya mencari satu setup tuan-tuan, saya mencari setup setiap minggu, sama ada daily atau weekly. Jadi apabila kita menggunakan perjalanan di daily atau di weekly tuan-tuan, dia punya candle yang menceritakan, ataupun istilah biasa saya gunakan adalah full structure. Bagi daily, full structure-nya ada berada di time frame H1. Baik. Bagi perjalanan atau setup di weekly, full structure-nya berada di time frame H1. Jadi tuan-tuan, kawan dia kan saya bagi deep sikit tadi sebagai intro. Kan deep sikit bila kita bercerita pasal trending ataupun peluang-peluang entry di daily, full structure-nya baca di H1. Manakala untuk weekly, kita baca di mana? Kita baca di H4. Dan kalau monthly, kita baca di daily. Jadi tuan-tuan, biasa monthly daily ni jarang kita sentuh lah. Terutama kalau orang yang modal besar-besar. Biasanya kita pergi sampai weekly, dan situ kita cari peluang. Itu sebenarnya apa yang cuba saya nak war-warkan tuan-tuan. Sebab biasanya kalau sesiapa yang menggunakan setup weekly atau daily, hari Isnin Selasa kebiasaannya basuh. Dia tak ada entry. Okay. Dia sedang bergerak, tapi dia mencari peluang. Jadi itu sebenarnya yang kita kena faham. Bila kita faham tuan-tuan, kita tidak akan terkejar-kejar. Itu yang nak tu. Jangan kelam kabut terkejar-kejar. Jadi untuk permulaan pada kali ini tuan-tuan nampak dekat depan ni, boleh tunjukkan chart ni. Tuan-tuan, saya nak menunjukkan chart yang mana saya ada buat sedikit analisa, iaitu pada April. Sebentar saya tunjukkan tuan-tuan ni, chart yang saya bagi. Okey. Semalam saya ada letakkan kat saya punya channel Nas Trio FX. Okay. Bercakap pasal channel, kadang-kadang tuan-tuan saya terlepas pandang. Bercakap pasal channel, bagi sesiapa yang masih lagi nak join saya punya channel support untuk bulan 4 sahaja, masih saya buka, yang mana deposit hanya minimum $5 saja. Saya bagi untuk bulan 4 ni saya lepas tu. Biasa saya minta minimum 50 komitmen into your account, tapi kali ini saya bagi $5 saja. Jadi alhamdulillah setakat ni kita dah ada lebih 150 orang. Ramai. Jadi dalam masa yang sama, siapa-siapa nak just PM saya lah. Tuan-tuan boleh pergi ke channel Nasr FX, tuan-tuan boleh scroll up, adalah maklumat-maklumat yang saya dah nyatakan kat sini. Dia punya full pack berapa? Kalau sekarang dah 150. Sebenarnya unlimited. Benda ni saya just offer je. Sebab saya fikir masing-masing duit gaya, jadi saya rendahkan supaya ramai boleh join. At least tuan-tuan nampak, sekurang-kurangnya tuan nampak apa yang saya cuba sampaikan. Okay? Sebab kalau tuan-tuan nampak, kalau contohnya kalau tuan-tuan lihat, saya dinyatakan market macam ni. Contohnya macam dekat UCAT ni, dekat saya punya channel. Menanti market kembali aktif, saya letak USD CAD, UCAT H4, market hilang volume sell. Jadi ini sebagai alert. Tapi bila bercakap dalam saya punya channel tuan-tuan, saya akan bagi lebih detail. Saya bagi dalam bentuk video, saya nampak sesuatu, saya bagi dalam bentuk video chat, atau saya bercakap, jadi maklumat lebih banyak. Lebih banyak alert. Jadi kat luar, saya bagi 1 atau 2 saja. Tapi dalam channel support, saya akan bagi lebih banyak. Lebih terperinci lah. Ya, itu saya punya komitmen. Okey, dan tuan-tuan, kalau kita rujuk hingga sekarang, tadi tuan-tuan, pada pukul 9 malam tadi, sekitar hampir 2 jam yang lalu,
Alhamdulillah, barulah muncul benda-benda yang saya nak tunggukan sebenarnya. Baru muncul. Tunggu. Alhamdulillah, kau keluar juga. Ya. Jadi, dia rasa macam, satu kelegaan sebenarnya. Okey tuan-tuan, apa yang saya cuba sampaikan? Saya akan fokus sedikit untuk UK tuan-tuan. Kalau kita pergi kepada time frame monthly, ni. Saya nak make it clear tuan-tuan. Apabila kita pergi kepada monthly, kita nampak setup yang sangat jelas di UK tuan-tuan, di monthly, iaitu ada setup re-entry buy. Setup re-entry buy ataupun bacaan re-entry buy dengan kata mudah lah, dengan bahasa mudah ni tuan-tuan. Yang saya tandakan sekarang ni adalah tempat atau zon atau kawasan yang terendah untuk bulan ni. Terendah untuk bulan ini. Yes, ini yang cuba dinyatakan dengan bacaan BBMA, istilah dia re-entry buy. Okey. Dalam BBMA, walaupun dia beritahu ini adalah re-entry buy, dia bukan kata dah confirm buy. Kena ingat tuan-tuan tu nama dia re-entry buy monthly. Dan sepatutnya atau semestinya ETF lebih kecil akan menentukan sama ada valid atau tidak re-entry buy di monthly. Jadi, macam saya katakan tadi tuan-tuan, apabila kita melihat di monthly adalah re-entry buy, maka bacaan yang kata valid re-entry buy monthly ni tuan-tuan adalah apabila di daily muncul momentum buy. Jadi daily muncul momentum buy. buy. Jadi sekarang saya tukarkan kepada tuan-tuan. Okey, saya tandakan. Di sini kita nampak ada bacaan re-entry buy. Tetapi ada atau tidak setakat hari ni, maknanya semalam lah, ada atau tidak momentum buy di daily. Kita pergi tuan-tuan di daily tuan-tuan, dan jelas kita nampak di sini bahawa setakat semalam sebenarnya tuan-tuan tidak ada sebarang candle momentum buy. Saya tandakan dekat garisan top BB. Kenapa di garisan top BB? Tuan-tuan, top BB menyatakan jikalau ada bacaan momentum buy, candle akan tutup di luar top BB. Itu cerita dia. Sehingga sekarang, tak ada. Bila tak ada tuan-tuan, maka dia menyatakan bahawa belum ada sebarang confirmation untuk nak bergerak daripada kawasan terendah monthly ke tertinggi monthly. Tetapi setakat sekarang yang muncul tuan-tuan adalah candle yang mana dah ada bunga-bunga menyatakan bahawa insya-Allah ini kawasan market hilang volume sell di daily merupakan re-entry sell di weekly. Ini tanda-tanda awal dia. Kenapa tuan-tuan? Sebab setiap bacaan re-entry yang akan validkan perjalanannya adalah momentum. Jadi, bila daily tak ada momentum buy, kita tahu dah. Dia tak ada ini setakat hari ni bukan ada pergerakan menuju ke kawasan tertinggi monthly. Tak ada. Jadi, bila kita tak nampak momentum buy di daily, maka kita kena kecilkan time frame untuk melihat momentum di time frame yang lebih kecil daripada daily, iaitu time frame H4. Jadi tuan-tuan, cuba kita lihat apa sebenarnya yang muncul di H4. Yang sonoknya Pak Su, yang muncul di H4 adalah di sini adalah satu candle ni tuan-tuan, nama dia momentum buy. Saya cukup gemar candle ni. Sebab candle dia beritahu bila muncul momentum buy di weekly, bila muncul bacaan momentum buy di H4. Dia menyatakan bahawa ada kekuatan pergerakan paras harga untuk UCAT untuk naik sehingga ke kawasan tertinggi weekly. Sebab full structure di H4 adalah pergerakan ataupun menunjukkan pergerakan daripada kawasan terendah ke tertinggi di weekly bila ada momentum buy di H4. Jadi, kita perhatikan tuan-tuan di sini. Ni ada momentum buy, ada momentum buy, ada momentum buy. Kemudian selepas momentum buy, kita dah tahu dah. Selepas momentum buy akan ada re-entry buy. Dan kemudian tuan-tuan dia naik dan naik. Di sini
kita nampak, ini kan momentum buy. Betul momentum buy. Okay. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, sehingga terkini, kita nampak momentum buy ni tuan-tuan, diikuti dengan extreme sell. Dan juga yang penting yang sangat tuan-tuan adalah top BB dalam keadaan flat atau rata. Ramai trader BMA, dia suka tengok ekstrim, dia suka tengok MHV, dia suka tengok momentum. Tapi mata dia tidak diajar atau dilatih untuk melihat bentuk BB. Walaupun depan tu dia mata, sebab tuan-tuan, benda ni dia macam bertindan-tindan Pak Su. Baik. Top BB iaitu garisan hitam ni, di sini garisan hitam ni tuan-tuan, dia berada dalam keadaan flat atau rata. Betul. Bermaksud, dia ada maksud, dia bukan saja duduk kat situ. Maksudnya tuan-tuan adalah tidak ada kekuatan untuk market nak meneruskan kenaikan. Tu maksud BB flat. Walaupun kita dapat baca momentum. Untuk kita nak meyakinkan lagi, betul ke ni? DTF lebih kecil dari H4 iaitu H1, perlu ada candle yang tidak tutup di luar top BB ataupun tidak ada momentum buy. Dan kita kecilkan kepada H1 tuan-tuan. Ni dia kita nampak. Ni saya suka. Lepas tu dia nampak ni naik, ada macam sedikit momentum tapi tak jelas. Kemudian re-entry buy. Ni tuan-tuan dia naik. Candle ni lagi tinggi pada candle sebelum ni, tetapi dia tutup di dalam BB. Bermaksud tuan-tuan, yang naik ni semua naik yang lemah. Di sinilah bagi sesiapa yang nampak, faham dan nak mula mendapatkan keyakinan, ni ke kawasan pucuk? Di sini dah tuan-tuan tempat tuan-tuan untuk nak memulakan entry sell. Bagi sesiapa yang nak belajar untuk mendapatkan kefahaman pucuk. Tapi kena ingat, bila tuan-tuan belajar untuk mendapatkan kefahaman pucuk ataupun sell di sini, tuan-tuan kena tahu bahawa bacaan ini akan terbatal jikalau ada momentum buy dan BB kembang. Jawabnya tuan-tuan, cut loss. Tetapi bila tuan-tuan cut loss, sebenarnya tuan-tuan cut loss dengan cut loss yang minimum. Sebab tuan-tuan berada di kawasan border sebenarnya. Di kawasan border. Jadi sebenarnya MHV ni tuan-tuan ada zon-zon di mana kawasan-kawasan penentu sama ada dia nak terus jatuh daripada tertinggi atau dia nak sambung lagi sedikit kenaikan. Okey. Jadi bagi yang nak tahu tentang ini perjalanan jatuhan muncul. Okey, tuan-tuan kita nampak di sini kita dah nampak bacaan momentum sell di H1. Dan bila ada bacaan momentum sell di H1 di sini tuan-tuan, ia diikuti pula dengan T time frame H4 ada arah kukuh sell. Ni dia. Jadi kita dah nampak ada kekuatan untuk nak jatuh. Dan lagi pun bila kita menggunakan multi-time tuan-tuan, kita akan kena bergerak-gerak menggunakan pelbagai time frame. Bila saya naikkan kembali kepada daily, lepas tu akan nampak di sini. Tuan-tuan akan nampak di sini bahawa ada dua candle. Candle semalam dan candle hari ni tuan-tuan. Dia berjaya menyentuh garisan ni lepas tu. Nampak garisan ni yang saya tunaikan moving average 50. Okay. Dia retest garisan tu. Tuan-tuan, garisan EMA 50 di daily adalah dengan kata mudahnya lah, atau kalau saya menggunakan terms technical, EMA 50 di daily adalah 5-10 high di weekly. Apa benda tu? Tuan-tuan, jadi terminologi itu bagi siapa yang faham lah kan. Tapi bagi siapa pun nak belajar, yelah EMA 50 di daily, 5-10 high weekly. So what? Maksud dalam kata mudah tuan-tuan, EMA 50 di weekly, EMA 50 di daily tuan-tuan, bahasa mudah dan mengatakan di sinilah kawasan yang tertinggi untuk minggu ni. Kita. Kalau tuan-tuan, kawasan yang tertinggi untuk minggu ni, kalau ada satu candle Pak Su, dia berada kawasan tertinggi untuk minggu ni, maka kita nak buy ke atau kita nak sell? Dah tentu kita nak sell tuan-tuan. Kalau terendah minggu ni, dah tentu kita nak buy. Jadi bila candle tuan-tuan berada di kawasan tertinggi untuk minggu ni, maka fokuslah untuk perjalanan sell. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan dah nampak macam-macam macam ni, maka kita akan lebih mudah untuk nak mengenal pasti zon untuk mencari entry-entry yang terbaik. Jadi kalau katakan,
bang saya terlepas lah entry tak touch MA50. It's okay. Sebab tuan-tuan, ini adalah zone dipanggil market hilang volume sell, iaitu candle berada di antara garisan top BB dan juga mid BB. Jadi zone ini tuan-tuan, selagi candle berada di antara top BB dan mid BB di daily, maka ia masih lagi berada di zone yang tertinggi untuk minggu ni. Jadi tuan-tuan, penting sangat penting untuk kita nak kena pasti zone. Kalau di situ kita buy, masalah kita nanti. Tapi bacaan ini macam saya katakan tadi, jikalau tidak ada bacaan momentum buy di daily, maka dia masih menjadi kawasan-kawasan market hilang volume sell di daily atau re-entry sell di weekly, atau dengan kata mudah, kawasan atau zone yang tertinggi untuk minggu ni. Jadi bila itu bermaksud tuan-tuan, maka fokuslah untuk perjalanan sell. Okay, itu untuk UCAT. Basically, itu UCAT. Dan tadi tuan-tuan, saya ada buat satu polling polling dekat saya punya channel. Lepas tu saya tanyakan pair yang popular XXJPY ni yang anda trade. Maksudnya saya nak tengok tentang peratusan sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih pada yang telah mengundi atau vote seramai 335 vote, 335 orang lah. Okay. Dan kalau lepas tu tengok di sini, daripada 335 vote, 48% atau 161 memilih GG. Saya bagi pilihan 7, iaitu pair yang memang popular, sama ada AUD-JPY atau AJ, NZD-JPY atau NJ, CAD-JPY, CHF-JPY, EJ-EURO-JPY, GJ dan juga UJ. Dan jelas kita nampak pemenangnya adalah GJ. 48% daripada 335. Besar ni. Hampir 50%. Dua mata lagi. Dan kemudian lepas tu diikuti dengan yang kedua, iaitu EJ, 19%. Kalau kita lihat tuan-tuan, jarak di antara yang kedua iaitu EJ dan GJ, jarak dia besar sebab GJ 19%. Betul. Kalau doublekan GJ, baru dapat 38%. Masih lagi kecil daripada GJ. Nampak tuan-tuan? Maksud saya adalah dia punya jarak majoriti tu besar. Jadi di sini tuan-tuan nampak bagi sesiapa yang dah berada dalam saya punya channel yang juga membuat pilihan ni, memang GJ menjadi pilihan majority trader. Dan saya ingat saya lah, bila saya selalu memberikan peluang vote macam ni, GJ sentiasa mendapat tempat di hati majority trader yang memilih pair JPY untuk trade. Okey, dari itu kita cuba lihat apakah peluang, apakah signal, apakah setup yang berada di pair GJ semasa. Alright. Cuba kita lihat tuan-tuan di sini. GJ. Dalam masa yang sama, kalau sebarang soalan, lepas tu bincang itu saya akan cuba jawab. Teruskan dengan pair yang okey, GJ Okey tuan-tuan. Kalau kita rujuk di sini tuan-tuan, pair GJ, saya menggunakan 4 time frame. Kenapa? Sekali lagi macam saya katakan, saya nak melihat di weekly minggu lepas dan minggu ni, di manakah kedudukan candle. Kalau kita rujuk tuan-tuan di weekly di sini, kita nampak jelas candle. Saya besarkan, saya rasa sebaiknya saya besarkan ni. Okey. Ni besar, jelas. Kalau tuan-tuan lihat di sini tuan-tuan, daripada candle yang saya tandakan sekarang, satu candle. Okey, itu satu candle. Ini dua candle. Ini tiga candle tuan-tuan. Dan ini tuan-tuan candle yang keempat, candle minggu ni. Candle minggu ni, candle belum selesai. Tetapi bila kita rujuk pada tiga candle weekly yang selesai, ketiga-tiganya pasu, candle ni semuanya masih melekat di garisan masih top BB. Masih melekat di garisan top BB. Bermaksud tuan-tuan, masih kuat nak naik. Masih kuat nak naik. Jadi ni nama dia candle momentum. Bagaimana kita nak tahu yang naik tu lemah? Dia bagi contoh. Di sini tuan-tuan. Tuan-tuan nampak di sini, candle ni rapat dengan top BB, tetapi tidak ada candle momentum buy. Jadi walaupun dia naik tu, bila dia rapat dan dia touch top BB, dia tidak ada kekuatan untuk naik dan dia jatuh. Ni nama dia market hilang volume.
Ni pula candle momentum buy. Betul. Tetapi BB flat. BB rata. flat. Top BB flat, low BB flat. Kemudian ada satu candle tutup di luar top BB. Yes, momentum. Tapi BB flat. Ni open close di luar BB. Ni pelik sikit lah. Yang biasa saya katakan sebagai candle alien. Dan diikuti seterusnya, candle yang buka dan tutup dalam BB, dia baru jatuh. Jadi tuan-tuan, di sini kalau dia nak naik, dia perlu pastikan bahawa BB kembang. Selagi BB tak kembang, BB flat, bermaksud tuan-tuan kekuatan untuk naik tak ada. Memang tak ada. Itu penting tu. Jadi, bila kita rujuk ni tuan-tuan, saya ambil candle semasa di sini. Kita nampak candle semasa tuan-tuan masih lagi melekat pada garisan top BB. Bermaksud di GJ tuan-tuan masih lagi ada kekuatan untuk nak naik. Ataupun bagi sesiapa yang memang mahir menggunakan bacaan candlestick, kita nampak body ni, body tu tuan, body ni besar, tutup di luar top BB, momentum buy. Yang ni buka di dalam, buka di luar, tutup di dalam, tapi dia masih lagi melekat dekat top BB. Yang minggu lepas pun momentum buy. Jadi buyer masih lagi menguasai pasaran. Sebenarnya tuan-tuan, kalau sesiapa melihat kepada isu fundamental di US, macam saya katakan tadi, di US tuan-tuan, inflation dia sangat tinggi. Jadi bila sangat tinggi, nak atau tidak, US Federal Reserve telah merancang untuk menaikkan interest rate. Dan bila naikkan interest rate, dengan cara itu dapat mengurangkan jumlah duit yang berada dalam pasaran. Bila itu berlaku, maka dia akan berjaya. Dia dijangka berjaya untuk nak mengurangkan inflasi. Manakala di negara matahari terbit iaitu Jepun tuan-tuan, di sana inflation rate dia adalah rendah. Jadi dia masih mengekalkan rate yang rendah, dan akibatnya tuan-tuan kita akan nampak PJPY semua yang terbang jauh dengan terbang. Dalam bacaan BBMA kita nampak momentum buy, dan mungkin juga ini momentum buy. Jadi bagaimana kita nak tahu adakah momentum buy ini mungkin berakhir di sini atau mungkin dia nak jatuh? Saya tandakan tuan-tuan candle weekly di sini. Clear. Kemudian saya kecilkan time frame pergi kepada daily. Di sini baru kita nampak sesuatu. Apa yang kita nampak? Kita nampak bahawa sini ada bacaan momentum buy. Betul. Ini re-entry buy. Tuan-tuan, sekarang candle ni naik lebih tinggi. Candle ni paras dia tuan-tuan, paras tutup dia lebih tinggi pada yang sebelum ni. Body lagi tinggi, lagi besar pada sini. Tetapi candle ni adalah candle yang tutup di dalam BB. Jadi ini menandakan tuan-tuan, candle sekarang berada di paras ataupun di zone market hilang volume. Market hilang volume. Tapi adakah dia nak jatuh? Kedudukan daily kita dah nampak. Walaupun semalam punya daily tuan-tuan, kita nampak bullish angle ni kuat ni, kan? Tapi dia masih berada di dalam BB, dan BB tuan-tuan top dalam keadaan merata ataupun flat. Dan jarak low dengan EMA dah makin lama makin dekat. Itu yang sedang berlaku sekarang. Jadi kita lihat apa sebenarnya perjalanan yang sedang berlaku pada hari ini, dan kita kecilkan time frame daripada daily, kita turunkan kepada time frame H4. Berarti tuan-tuan, Pak Su pun boleh nampak. Kita tengok tuan-tuan, di sini ada candle momentum. Baik. Bila ada momentum, akan ada re-entry. Konsep yang sama tuan-tuan bila saya pergi kepada daily. Di sini ada momentum buy. Di sini ada re-entry buy. Ni dia naik. Itu di daily. Konsep yang sama saya buat di H4. Di sini ada momentum buy. Di sini ada re-entry buy. Nampak? Benda yang sama. Cuma time frame berbeza. Tadi di daily. Sekarang di H4. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nantikan adalah bila ada bacaan momentum buy dan sekarang berlaku re-entry buy, saya nak menantikan berapa tinggi yang dia mampu naik.
Kalau kita nak tahu adakah kedudukan re-entry bar ni tuan-tuan valid ataupun tidak, kita sekarang sedang membuka atau fokus atau sedang melihat time frame H4. Jadi, dalam kefahaman multi time frame, mesti ada satu bacaan yang akan validkan re-entry by di H4. Jadi, untuk itu tuan-tuan, bacaan yang akan validkan perjalanan re-entry by di H4 adalah momentum. Momentum buy di time frame M15. Yes, kawan untuk daily adalah H1, kawan untuk H4 adalah M15. Sekarang, sebelum saya turunkan kepada M15, saya turunkan atau saya kecilkan time frame kepada H1. Tuan-tuan, perhatikan. Pak Su pun boleh nampak di sini. Tuan-tuan perhati tuan-tuan di H1, tuan-tuan nampak ni. Nampak? EMA 50 berada di bawah atau di luar low BB. Ni, bentuk ni. Manakala di H4, kita nampak re-entry buy. Okey? Saya nak tunjukkan tuan-tuan apa sebenarnya tuan-tuan yang mungkin berlaku. Pergi kepada daily. Lepas tu boleh nampak dekat sini. Okey. Ni tuan-tuan. Ini bacaan momentum buy. Ini zone re-entry buy. Sekarang, kalau kita pergi pada H4, kalau kita teliti betul-betul, kita nampak pasu bahawa ada garisan EMA 50 berada di luar low BB. Ketika ini berlaku tuan-tuan, di H4, sebenarnya di daily ada bacaan re-entry buy. Jadi, apabila kita nampak tuan-tuan, ini berlaku, bentuk yang sama berlaku di H1, ni, nampak EMA 50 berada di luar BB, maka kemungkinan dia tuan-tuan yang berlaku adalah re-entry buy di H4. Dan yang akan validkan perjalanannya adalah momentum buy di M15. Perhatikan tuan-tuan, sehingga sekarang, nampak Okay. Satu benda kena kita faham tuan-tuan lagi kecil time frame, lagi pening, lagi sukar kita untuk nak menentukan perjalanan. Lagi kecil time frame tu. Yes, sebab tuan-tuan macam saya katakan tadi lah, kalau satu hari cuma satu candle daily, kalau para sahaja berada di kawasan tertinggi daily, memang kita tahu kita nak sell. Kalau para sahaja berada di terendah daily, memang kita nak buy. Tetapi kalau kita menggunakan candle H1, kita ada 24 candle. Kalau kita menggunakan candle M15, kita ada 96 candle. Jadi tuan-tuan, bila menggunakan M15, untuk satu hari, kita akan ada 96 candle. Itu sebab kita mudah keliru. Ni momentum sell, ni momentum sell. Okey, ni momentum buy. Kita pun dah tahu dia nak naik momentum buy. Lepas tu pak lagi momentum sell. Tuan-tuan, dia memang mudah untuk mengelirukan. Jadi, di mana saya pegang tuan-tuan? Saya pegang masih ke H4. Saya melihat pergerakan atau jarak di antara low BB dan EMA 50. Tuan-tuan, apabila jarak ataupun candle ni tuan-tuan, dia flat, rata, dan akhirnya low BB tuan-tuan bertemu dengan EMA 50, di situ saya akan menunggukan confirmation, terutamanya di H1. Menunggu momentum. Ke manakah dia nak bergerak? Sama ada momentum buy atau momentum sell. Jadi, kita perlu perhatian dengan lebih teliti. That's why tuan-tuan, bila kita gunakan banyak time-time kecil, kita akan lebih terdedah untuk mudah melakukan kesilapan. Itu yang sedang berlaku. Dan tuan-tuan, ini bentuk-bentuk yang berlaku di GJ. Dan saya sendiri tuan-tuan, sebenarnya saya sedang menunggu peluang untuk nak sell. Sebab kita tahu di weekly memang ada bacaan momentum buy. Dan kita tahu bila ada bacaan momentum buy, dia akan ada re-entry buy. Tetapi re-entry buy tuan-tuan, iaitu perjalanan daripada kawasan tertinggi ni ke bawah ni tuan-tuan, dia memerlukan bacaan-bacaan momentum sell di H4. Selagi tidak ada bacaan momentum sell di H4 tuan-tuan, maka kita tidak akan nampak sebarang jatuhan. Dia jatuh, tapi tak ada momentum sell di H4. Dia naik dan terus naik tuan-tuan. Dan sekarang kita masih menunggu. Jadi saya sendiri tuan-tuan, personally, saya tengah tunggu peluang PJPY. Sebenarnya tuan-tuan saya tidak fokus kepada GJ semata-mata.
saya akan fokus pada 6 JPY. Oh, okey. Sebab bila kita melihat 6, kita akan dapat melihat akan ada satu pair yang bergerak dulu, yang beritahu mana pair JPY nak pergi. Baru yang lain akan follow. Yes. Itu sebab tuan-tuan, saya suka pair contoh macam JPY. Bila satu naik, bila dalam, saya tunjuk macam ni lah, ada 6 saya monitor ni. Okey. Ada 6. So, kalau kita perhatikan tuan-tuan, dalam ke-6 ni, kita dah nampak bahawa di AJ H4 potensi momentum buy. Di NJ potensi momentum buy. Jadi tuan-tuan, bila AJ H4 ada potential momentum buy, NJ pun ada momentum buy, maka yang lain pasu biasanya dia akan follow. Dia memang macam tu. Inilah market yang, ni antara currency yang saya suka trade. Kalau saya nampak setup, memang saya suka. Jadi dia bertanya, ya ke dia kuat nak naik AJ? Okay, fine. Kita pergi kepada PAUD JPY. Tuan-tuan, kita nampak di sini, kita nampak di H4, ini momentum buy ke? Lihat di H1, tuan-tuan, kita dah nampak bacaan momentum buy di sini. Betul. Jadi sebenarnya JPY dengan AUD ni dia dah bergerak dulu. Bermaksud antara AUD dan JPY, pergerakan mengatakan bahawa sekarang AUD adalah lebih kukuh daripada JPY, atau dalam bahasanya JPY lebih lemah dengan berbanding AUD, maka kena akan naik dan terus naik. Dan pair yang lain menunggu juga peluang untuk nak naik. Itu yang macam saya gunakan. Jadi senang saya nak buat analisa sebenarnya. That's why tuan-tuan, bagi sesiapa yang biasanya kadang tanya saya, saya lebih terarah katanya, bang, pair mana agaknya kalau abang cadangkan untuk saya nak belajar? Okey. Antara pair ataupun currency pasu yang saya cadangkan adalah JPY. Sebab dia mudah dibaca, maksudnya kalau satu pair membuat baca momentum buy contohnya, pair yang lain juga insya-Allah dia akan follow. Dia akan follow juga. Dia akan follow. JPY JPY. Jadi senang tuan-tuan. Saya kembali pada saya punya senarai. The best is tuan-tuan, sebab bila kita nak menganalisa sesuatu pair, terbaik adalah kita menganalisa menggunakan laptop ataupun kita ada display yang besar. Ya, betul. Kalau kita menggunakan phone tuan-tuan, memanglah kita tak nampak. Jadi saya ambil di AJ ni di H1. Tuan-tuan boleh nampak di sini. Kita nampak tuan-tuan bahawa perjalanan ni sangat jelas ada bacaan momentum buy. Ni, AJ H1. Dan kalau rujuk pada NJ H1, juga kita nampak perjalanan bacaan momentum buy. Jadi bila saya dah nampak AJ H1 momentum buy, NJ H1 momentum buy, bermaksud memang ada kebarangkalian yang besar untuk KJ di H1 buat momentum buy. Jadi kalau tuan-tuan yakin yang KJ H1 ni nak juga buat bacaan momentum buy, tuan-tuan boleh entry sekarang. Kalau tuan-tuan tak yakin, kok dia terkejun ke kan, tak ada masalah. Tunggu momentum buy, ada re-entry buy, baru masuk. Itu sebab pasu ilmu yang sama, modal dah tentunya berbeza-beza. Tetapi walaupun modal yang sama, ilmu yang sama pasu, kita punya keyakinan tak sama, tetap berbeza. Ada yang fikir, ini kan kalau aku masuk sekarang kok dia jatuh macam mana? Memang dia tak masuk. Tapi bagi orang baru belajar, yang dia tak okey, aku berani loss sekian banyak. Contohnya, okey, aku deposit $100 dan aku nak masuk hanya 0.01. Okay. Just nak test kita keyakinan. Okey, hantar satu buy. Then insya-Allah bila dia naik tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat keyakinan dekat situ. Praktis untuk meyakinkan. Yes. Keyakinan pasu, dia bukan jual dekat kedai. Tak jual. Kalau tuan-tuan keyakinan jual di kedai, senang. Beli keyakinan tu, masuk. Keyakinan datang daripada pengalaman. Pengalaman yang jatuh bangun, loss lah macam-macam. Ending dia adalah keyakinan. Tapi kalau orang tu sense law memanjang, memang dia tak yakin lah. Itu nak yakinkan dia balik. Tapi
Yalah, dia kena betul-betul dapat praktikan macam yang cikgu cakap. Untuk meyakinkan bukan semuanya sama. Saya yakin. Cikgu lah kata, tak. Yes. Macam contoh tuan-tuan, saya ada $1,000. Pak Su ada $1,000. Tapi adakah Pak Su nak bayar sekarang? Tak tahu lagi. Belum. Adakah saya nak bayar sekarang? Saya bayar. Sebab saya dah hadap benda ni bertahun-tahun. Tapi saya tahu, walaupun saya salah, saya tak boleh MC. Pasal apa? Saya ada $1,000, saya letak 0.01. Saya tak boleh MC. Saya tahu saya tak boleh MC. Tapi saya boleh loss. Tapi kalau saya menang, entry saya adalah entry yang berkualiti. Berkualiti ya. Jadi ini pengalaman tuan-tuan. Sebab tu, bila kita contohnya berharapkan kepada signal atau setup orang lain, orang tu yakin dengan entry tu. Kita tak yakin. Dan kita pula tuan-tuan, mungkin deposit dengan $100. Orang yang bagi entry tu pasal, dia ada $1,000. Jadi 10 kali kita MC, yang bagi signal tu baru sekali MC. Itu pertama. Yang kedua, $1,000 yang bagi signal tuan-tuan, $1,000 tu pada dia adalah duit tepi dia. Dia tak ada hal lah punya. Duit Tapi kita yang $100 ni, duit pinjaman, duit gaji, duit yang mana bila kita masuk market, hati kita dudak. Itu sebab macam mana bagus punya ilmu tuan-tuan emosi tetap kacau. Nampak? Emosi satu kata cabaran bagi setiap trader. Nak mengawal emosi bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Sebab tu orang suruh kita trade menggunakan duit lebihan. Walaupun dia sedikit, kita modalkan. Jangan sesekali letakkan duit yang mana, ni duit susu anak. No. Pergi beli susu anak lu. Jangan kau orang sibuk nak pergi trade gunakan benda-benda macam tu. Satu lagi bagi ni cadangan saya. Ni cadangan. Bagus tu. Kalau sesiapa yang dah dapat duit KWSP tu nanti, tolonglah kata. Letak duit KWSP tu tempat yang sememangnya sepatutnya. Tuan-tuan ada hutang nak settle dengan hutang. Dulu. Settle semua sekali. Sampai kalau lah tak ada betul-betul tuan-tuan cek berkali-kali tak ada, then baru pertimbangkan bagaimana kalau aku nak trade. Sebab tuan-tuan, kita trade dekat satu mekanisme instrumen yang ada leverage ni. Lepas tu dia sekali jalan, inadilah account tu. Jangan main. Saya biasa kata tuan-tuan, bila kata bang saya ada extra cash, saya ada bla bla bla, kata apa yang kau tahu pasal trade? Saya tak tahu bang, tak yakin. Macam boleh tak kalau saya follow orang buat copy trade kerja? Macam inilah saya kata. Biasa cadangan saya lah kan. Daripada 100% whatever jumlah yang kau ada tu, ambil 5%. Kalau kau nak sangatlah trade, pergilah trade. 95% tu, kau tak tahu nak buat apa kan, pergi beli emas. Tukarkan ringgit kepada emas. That's it, dah. Habis cerita. Fizikal. Sebab tuan-tuan bila tuan-tuan tukar kepada emas fizikal, dia kena nak jual balik, ya Allah, letihnya. Jadi duit tu akan tersimpan kat situ. Tapi kalau tuan-tuan letakkan dalam bank, kita ada debit card ke credit card ada kad ATM card lah kan. Dia punya cocok sekejap je habis. Itulah tuan-tuan sebenarnya. Itu sebenarnya yang berlaku. Okey, jadi apa yang saya cuba terangkan malam ni adalah tuan-tuan pegang kepada satu time frame yang kuat, yang mana setup-setupnya yang mampu untuk memberi kita satu perjalanan. Sebelum saya terlupa, tadi saya ada awal tu tuan-tuan, saya ada ceritakan tentang pasal UCAT yang mana perjalanan dia adalah kebarangkalian untuk setup di weekly. Okay. Tetapi perjalanan itu hanya akan valid apabila munculnya momentum sell di H4. Okay. Tadi untuk JPY, bacaannya adalah bila AJ, NJ ada momentum buy, maka the rest of JPY juga memang ada potensi untuk membuat bacaan yang sama. Itu untuk JPY. Okay. Satu lagi currency yang juga saya selalu gunakan pasu adalah Canada. Contohnya UCAD. USD Canada tuan-tuan. Bila saya melihat untuk peluang-peluang sell, maka akan ada satu lagi pair Canada yang akan bagi peluang-peluang buy. Timing tuan-tuan cantik. Kalau kawan sebelah tu bagi re-entry weekly sell,
kawan sebelah tu bagi re-entry weekly buy. Contoh, untuk UCAT ni tuan-tuan, kita nampak di sini, most likely di daily adalah market hilang volume sell. Belum confirm, hanya jikalau muncul momentum sell di H4, right, dia valid. Dan kawan dia pula untuk buy adalah CAD CHF. CAD CHF. Pair ni tuan-tuan, pair yang tak popular. Tapi pada saya, Yang tak popular yang tak popular. Bila tak popular tuan-tuan, ramai yang tak nak masuk. Tapi pada saya lah tuan-tuan, bila setup tu jelas dan setup tu boleh memberikan kita picks, why not? Kenapa? Kita nak kejar yang bagai nak gerak, tapi tak juga buat duit. Saya cari yang apa? Yang mudah untuk kita baca. Dan kalau saya sell UCAT, maka CAT share tuan-tuan, saya buy. Saya dah tahu dah dua kawan baik ini, dia memang macam tu. Agaknya dia orang ni ikut feel. Dia feel dengan pair tu je kan. Padahal pair lain ni boleh juga menjana pendapatan. Kalau pasal tengok kat sini, kalau kita tuan-tuan tengok kat sini tuan-tuan ni jarang cerita pair ni lah. Tapi ni antara pair kalau saya sebut dia UCAT tuan-tuan, pair ni memang saya masuk. Saya jarang cerita. Pair ni pair lembut. Pair lembut saya, dia tidak bergerak macam GJ tuan-tuan nampak satu hari boleh pergi ratus-ratus. Dia relax, cool dia. Pair macam ni tuan-tuan, kalau kita trade, dia gerak perlahan, kita boleh apa? Kita boleh main volume. Boleh main? Kita boleh besarkan volume. Kalau katakan GJ kita boleh masuk 0.01, ini boleh masuk 0.03, 0.04, 0.05, memang berdegap-degap dia masuk. Sebab dia relax kat situ. Pegat tak banyak. Dia pergi. Tidak, dia relax. Dia tak ada macam atas bawah kan, sampai kita berkesah kan. Ini dia relax je. Jadi tuan-tuan pilih lah pilih yang sesuai dengan pilih yang sesuai. So kalau kita rujuk di sini untuk kita dah berbaki lagi 2-3 minit kita tuan saya besarkan di sini. Tuan-tuan nampak ni di sini, ini adalah bacaan momentum buy kan. Lepas tu kita nampak pula di sini tuan-tuan, ni ada extreme sell. Okay, basically bila ada bacaan momentum buy, dia akan ada re-entry buy. Ni tuan nampak tak di weekly ni, ada candle weekly ni dah pun menyentuh garisan MA5 low. Okay, bila kita nampak setup re-entry buy di weekly, maka di daily adalah MHV buy. Pergi daily tuan-tuan. Ni saya suka. Kebetulan setup ada, saya cerita lah tuan-tuan Betul. Ini tuan-tuan boleh belajar. Kalau tak yakin is okay. Belajar mengenal. Tuan tengok sekarang. Candle ni berada di antara mid dan juga low BB. Baik. Di daily. Maka dia macam tergantung tuan-tuan. Dan MA50 berada di bawah garisan. Betul. Sorry, MA50 dia berada di bawah sekali, bawah tu dia masih uptrend. Jadi zone di antara mid BB dan low BB tuan-tuan ni zone market hilang volume buy di daily atau re-entry buy di weekly. Dan perjalanan ni hanya akan valid apabila muncul momentum buy di H4. Tuan, pair ni lembut, pair ni slow motion. Kalau tuan-tuan nak tengok bacaan dia, ini arah kukuh stand, ini re-entry sell, ini momentum sell, ini re-entry sell. Saya menantikan satu kejatuhan yang merupakan re-entry sell di sini, tetapi kejatuhan yang tidak ada momentum sell, maka dia akan jadi MHP buy dan saya akan insya-Allah memulakan peluang buy. Dan bila kita guna di daily tuan-tuan, zone buy zone adalah berada di sini. Biasa buat gitulah. Antara beberapa account saya akan masuk dulu. Okey, saya relax kat situ. Saya tunggu yang mana apa? Perjalanan ni hanya akan valid apabila muncul momentum buy di H4. Jadi tuan-tuan, hari ni dah hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 3 hari, 3 darab 6, 18 candle tuan-tuan. Dengan 18 candle, insya-Allah top BB di H4 ni mampu untuk bertemu dengan MA50 di H4. Maksudnya adalah, dengan kata mudah, apabila top BB bertemu dengan MA50 dan tidak ada momentum sell di H4, maksudnya insya-Allah dia nak terbang. Itu bahasa mudah dia. Itu dia bagi tip untuk minggu ni.
Right? Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan anda semua dapat sedikit sebanyak ya perkongsian ilmu, nasihat, tip, cadangan, ya, ambil semua. Ya, dalam kelas Cikgu Lan ni kadang-kadang dia keluar tanpa dia nak cakap aku nak bagi tak. Dia tiba-tiba je keluar je. Itu kelebihannya. Okey, rakan-rakan yang sedang menonton dan masih lagi menonton, terima kasih atas tontonan anda. Juga rakan-rakan kita yang berada di seberang sana. Yeah. Okey, daripada Palembang ada, daripada Jogja ada, Surabaya ada, rakan-rakan Satu Rumpun Nusantara dan juga Satu Trader. The best. Okey, demikian. Cikgu, silakan sedikit. So, Alhamdulillah itu perkongsian kita yang kita buat pada malam ni, yang mana dikuasakan oleh MFM Securities. Dan jangan lupa besok Rabu, walaupun belum puasa, 10 malam hingga 11 malam, itu official je kan. Tapi biasa 9 lebih saya dah sampai dah. Saya kat mamak bawah di IOI Konsjon tuan-tuan. Siapa yang nak tahu lebih detail, nak tanya macam-macam tuan-tuan Ya, itulah dia. hadirkan diri anda, kita face to face. Saya suka macam tu, saya akan jawab. Sebab tuan-tuan bila tuan-tuan face to face dengan saya, bukan apa, saya tahu mana nak masuk, mana saya nak jawab. Sebab saya ada beberapa soalan. Bila tuan-tuan tanya saya, ni pengalaman, ambil sikit masa buat survey. Okay. Ni pengalaman saya. Saya masa buat waktu PKP buat survey, setahun saya buat live Zoom. Dan saya nampak apabila kita punya kefahaman ataupun paras kefahaman tu berbeza, sukar kita nak communicate. Sukar sangat kita nak communicate. Sebab kita tak faham Apa yang dia tak faham sebenarnya? Kan? Tuan-tuan mungkin tak faham apa yang saya faham. Jadi saya nak masuk, saya nak fikir macam mana aku nak masuk. Nak fahamkan dia? Jadi bila tuan-tuan berada di depan saya, Senang. saya tanya, ni apa? Tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk depan saya, tuan-tuan biasanya bertanya macam-macam. Saya buka saya punya chat, saya terus tanda, saya tanya, ni apa? Tenang. Jadi saya tak pakai laptop, saya pakai phone yang boleh lipat-lipat ni kan, dia besar sikit. Lepas tu saya tunjuk, ni apa dia? Tengok. Kalau dia tak dijawab, bermaksud dia mungkin tak kenal atau mungkin tak faham. Dan saya masuk lah. Masa tu yang waktu saya tahu penerangan akan sampai. Saya bukan nak menguji apa, tidak. Saya nak tahu tuan-tuan faham tang mana. Tanya, ni apa ni? Dia kalau tuan-tuan, delay tu. Dia tak boleh delay. Kalau pump momentum bang. Okey. Dapat momentum apa? Ni, okey. Dalam ni ada apa? Okey, najib. Dalam ni ada ni. Dan saya akan bagi step by step. Jadi itu yang saya buat. Kalau buat live Zoom tuan-tuan, dia tak jadi. Dia tak jadi. Dapat tapi Dia tak jadi. Skill lah. Jadi saya sangat-sangat welcome. Macam minggu lepas alhamdulillah ada abang kita daripada Benuk turun. Dia beritahu dia nak datang, dia kata boleh join. Datang je lah daripada. Saya explain. Habis explain pukul 11 lebih kita pergi mengetih lagi. Sambung lagi cerita bang. Sebab kelas tu lebih officially 1 jam. Tapi biasanya dalam pukul 9.30 saya dah dekat mamak bawah dah. Duduk borak-borak. Naik. Officially kita cerita. And then habis. Kalau ada sebarang persoalan, sambung dekat mamak. Mamak dalam pukul 12 lebih pukul 1 tutup. And then that's it. At least tuan-tuan dapat berdepan, saya dah boleh explain. Itu yang saya nak sangatlah kalau tuan-tuan dapat hadir. Itu yang saya cadangkan. Peluang ni. Esok jangan lupa. Pukul dia bermula officially pukul 10 malam. Datang awal lah. Jadi contoh plan memang ada yang berkata bang jauh lah saya berada kat Perlis. Tak ada masalah tuan-tuan. Kelas-kelas saya yang saya buat dekat Cyberjaya ke mana-mana ni, yang datang ni seluruh Malaysia. Tapi tuan-tuan plan yang saya buat yang malam besok ni juga dikuasakan oleh MFM. Dibuat setiap Rabu malam. Wow. Jadi tuan-tuan boleh plan. Tak dapat Rabu ni, mungkin Rabu depan atau Rabu selepas raya. Plan lah. Bila tuan-tuan plan, bermaksud tuan-tuan dah ada inisiatif untuk nak datang, untuk nak bertanya. Kalau tak ada plan, sampai bila pun tuan-tuan? Saya jauh. Tu tak ke mana juga. Baik. Okey, ingat tuan-tuan, hari Rabu melainkan hari raya jangan. Raya orang nak bergaya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu daripada saya Boboy dan juga keluarga kerja CTC.FM, juga Cikgu Lan. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian. Dan jangan lupa kita akan bertemu lagi pada esok pula dah. Minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye bye.